pegang wajib baca Fatihah even makmum. Yes. Tapi mazhab Syafi'i kalau makmum masuk sempat rukuk dengan imam, dia dikira rakaat tu dia kira. Dia of course tak sempat baca. Kan? Tak apa. Dia punya cut off dia lah rukuk. So kalau dia pergi imam dah rukuk, dia tak perlu baca Fatihah dah. Dia terus rukuk. Dan benda tu dikira sekali dah. Sebab Nabi kata man adraka rukuk faqad adraka rakaah. Siapa yang masuk imam tengah rukuk dan dia sempat rukuk dengan imam, dia terus boleh dapat rakaat tu. Tak kontradik. Sebab kalau dia bersama dengan imam yang muwafiq, kalau dia angkat takbir bersama imam awal-awal lagi, maka dia kena habiskan Fatihah. Isu dia sekarang dia sampai imam dah rukuk dah pun. Imam dah pindah kepada rukun lain. So sebagai makmum dia wajib kena ikut imam dia. Kalau dia masuk, dia bermula dengan action yang sama. Imam tengah berdiri, dia pun berdiri. Maka dia pun ada obligation yang sama dengan imam, iaitu kena baca Fatihah. Tapi sekarang ni dia pergi kat tempat yang mana imam dah selesai dah Fatihah dia. Imam dah rukuk dah pun. Maka dia punya obligation sebagai makmum, dia kena bersama dengan imam dia waktu rukuk. Dan benda tu dikira. Dia masuk, dia baca Fatihah, imam yang masih habis baca Fatihah, dia masuk, dia baca Fatihah. Baru baca Fatihah, imam rukuk. Mestikah dia habiskan Fatihah tu ataupun dia berhenti dan ikut? Pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dia kena habiskan Fatihah dia. Dia kena habiskan. Dan kalau tak sempat, kalau dia tak sempat, dia still lagi, sebab dia angkat takbir mula-mula dengan imam kan? Tak. Dia masbuk. Dia masbuk. Masbuk ni maksudnya dia tak sempat angkat takbir bersama imam, takbiratul ihram. Lepas tu dia baca Fatihah. Sebab imam masih baca Fatihah. Dia datang tu, imam semayang dah. Okey. Dia masuk, dia baca Fatihah. Tengah baca Fatihah, imam pun. Dan benda tu tak dikira sebagai masbuk, itu panggil muwafiq. Dia sempat lagi bersama imam untuk takbir kat awal mula-mula. Tak, dia masuk tu imam dah takbir. Ya, betul. Tapi imam tak rukuk lagi kan? Belum lagi. Maka dia dikira sebagai muwafiq lagi time tu. Dikira sebagai muwafiq lagi. Oh, okey. Maknanya waktu dia baca Fatihah, imam rukuk apa semua tak terus. Dua. Yes. Jangan tertinggal dua rukun tu tadi. Dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam Syekh Razi sebut juga pendapat kedua dan ketiga dalam mazhab Syafi'i mengatakan bila imam je rukuk, dia kena rukuk juga. Dan saya secara peribadinya saya memilih pendapat itu. Maksudnya kalau kita walaupun kita nak kata kena wajib membaca Fatihah bagi seorang makmum, tapi the moment imam rukuk maka wajib kita kena rukuk tanpa perlu habiskan Fatihah kita. Dan itu merupakan pendapat mu'tamad dalam mazhab lain, dan itu juga merupakan pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i walaupun itu bukan pendapat yang mu'tamad. So dalam mazhab Syafi'i juga pun ada khilaf di kalangan para ulama dia. Tapi dalil-dalil yang ada menyokong dan menunjukkan ke arah bahawasanya bila imam rukuk, seorang makmum sepatutnya tinggalkan Fatihah dia dan dia kena rukuk bersama imam. Dan benda tu tak pun dikira sebagai keluar daripada mazhab Syafi'i. Sebab benda tu juga difatwakan oleh setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i. Baik. Kau apa dah ni? Soalan? Daripada tadi lagi soalan. Soalan bertulis. Bolehkah kita beramal dengan pendapat mazhab lain? Ada tak syarat-syarat bagaimana kita nak beramal? Atau lagi bercampur-campur mazhab? Boleh. Sebab sebenarnya kita dituntut untuk beramal berdasarkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan mazhab-mazhab yang ada ialah sebagai kita punya facilitator untuk beramal dengan Al-Quran dengan Sunnah. Apa-apa sahaja yang betul-betul didasari oleh Quran dengan Sunnah, maka benda tu boleh diamalkan regardless benda tu bukan daripada mazhab yang kita biasa amal. Selalu kita kata saya mazhab Syafi'i Ustaz, tapi saya nak buat mazhab Hambali. Boleh ke tak? Kita kata bila masa kita Syafi'i? Cuba bagi tahu. Sejak bila kita daftar sebagai mazhab Syafi'i? Ada tak nombor siri ataupun yuran pendaftaran? Tak ada pun. So tak ada orang pun boleh klaim saya mazhab Syafi'i tuan Ustaz. Tak. Kita buat berdasarkan apa yang kita belajar. So kadang-kadang benda tu bertepatan dengan mazhab Syafi'i, kadang-kadang benda tu bertepatan dengan mazhab Hambali, kadang-kadang benda tu bertepatan dengan mazhab-mazhab yang lain. Bottom line dia mesti kena ada dalil. Maka kalau kita yakin benda ni memang ada dalil walaupun dia bukan amalan kebiasaan kita, maka kita berhak untuk buat. Yang tak boleh apa dia bila kita campur adukkan semua pendapat lalu kita buat pendapat yang baru. Syafi'i pun tak kata, Hambali pun tak kata, Maliki pun tak kata, tapi kita creatively kita pick up tenteng mazhab aku. Contoh yang paling common selalu jadi dalam masalah kahwin. Mazhab Hambali, kita kata pendapat Imam Abu Hanifah kata perempuan tak perlu wali untuk kahwin. Dia boleh kahwinkan diri dia sendiri. Kan? Perempuan boleh walikan diri dia sendiri. Dia tak perlu ada wali untuk kahwin. Maliki kata tak perlu saksi untuk kahwin.
Saksi tak perlu kahwin. Sebab orang akad nikah tu pun dah saksi dah pun. Nah kan? Anak jadi tok qadi, Masri nak kahwin. Anak nikahkan Masri. Anak pun boleh jadi saksi dah kepada pernikahan Masri. Dan Masri pun jadi saksi pada pernikahan dia. So, maka dia pun kata, Maliki kata tak payah saksi, Abu Hanifah kata tak payah wali, maka sebenarnya kahwin ni kita boleh buat tanpa saksi, tanpa wali. Tak ada orang pun kata macam tu. Tak ada orang pun yang buat keluar opinion kata orang kita ni boleh kahwin, saksi pun tak payah, wali pun tak payah. Dia telefon boyfriend dia kata, aku nikahkan diriku dengan engkau. Saya terima bang. Settle. Tak ada. Dan itu yang pencampuran mazhab yang tidak dibenarkan. Sebab apa? Dia akan membawa kepada keluarnya dia daripada tanggungjawab syariat itu sendiri. Tapi ada pun kalau dia pilih pendapat mazhab ni, dia buat berdasarkan kefahaman dia. Walaupun tu bukannya amalan kebiasaan dia, selagi mana benda tu didasari oleh Quran dengan sunnah, maka tidak ada salahnya. Bahkan itu yang dituntut. Seorang manusia yang pegang pada mazhab A sebagai contoh, tiba-tiba dia mendapati kebenaran ataupun dalil yang kuat ialah di luar daripada mazhab dia, maka dia wajib untuk berpegang pada mazhab, dia wajib untuk tinggalkan pendapat mazhab dia tadi. Dia kena keluar dan berpegang pada dalil. Itu yang sepatutnya. Tapi kalau orang yang tak faham dalil macam mana? Dia boleh ikut ustaz dia. Dalam Quran Allah kata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tak mampu untuk memahami dalil, apatah lagi untuk menimbang dalil, maka kita dianggap sebagai orang awam, dan orang awam hanya disuruh untuk mengikut ustaz yang ajar dia. So dia boleh ikut ustaz dia ajar dan dia boleh tenang. Nanti yang masuk neraka bukan dia, ustaz dia. Ustaz dia masuk neraka, jangan risau. Betul? Itu isu dia. Baik, yalah. Apa hukum minum berdiri, Ustaz? Saya yakin ini soalan perempuan. Hukum minum berdiri harus. Dan setengah ulama sebut makruh. Adalah larangan Nabi SAW, Nabi dilarang daripada minum berdiri. Kemudian dalam dalil-dalil yang lain pula Nabi SAW diriwayatkan minum berdiri. Dan ulama-ulama usul dia kata setiap larangan ataupun setiap suruhan yang berbentuk adab, bukannya berbentuk ibadat. Bila benda tu berkaitan dengan adab, makan dengan tangan kanan, makan dengan minum sambil berdiri, jangan hembus air. Bila kita minum jangan hembus air. Semua benda tu kalau ada larangan, dia paling kuat pun dia berbentuk dipanggil tanzihi. Dipanggil makruh tanzihi ialah untuk menjaga kredibiliti orang tu. Dia bukan kata haram, berdosa, masuk neraka kekal selamanya. Dia tak ada kaitan tu, tapi dia lebih nak tunjukkan kepada untuk menjaga orang panggil izzah bagi seorang Islam. So kena jaga benda tu. Tapi dia bukanlah kata haram seperti haramnya zina dan arak. Gitu. Walaupun Nabi larang juga. Sebab tu bila Nabi larang, tapi dalam hal-hal tertentu Nabi akan buat. Nabi larang kencing berdiri. Tapi dalam setengah riwayat, bila Nabi musafir dengan para sahabat, Nabi dikatakan kencing berdiri. Maka ulama bahas apakah hukum kencing berdiri. Adakah dia haram, adakah dia makruh, adakah dan sebagainya. So minum berdiri, insya-Allah kalau ada untuk orang yang bercakap dari pagi sampai petang, kemudian dia pula ada penyakit sleep disc, insya-Allah Allah tak akan marah dia minum berdiri. Boleh Ustaz bezakan sifat air mazi, air mani dan air wadi bagi lelaki dan perempuan? Yang mana najis dan yang mana bukan? Saya duduk lah. Air mazi najis, air mani tak najis. Air wadi air apa? Kalau penat sangat, penat sangat keluar, macam mazi jugalah. So dia najis. Prinsip asal dia apa yang keluar daripada bahagian tu ialah najis, melainkan proven otherwise, melainkan dibuktikan secara berasingan. Maka mani dia ada hukum dia. Kenapa mani tidak dianggap sebagai najis? Sebab dalam hadis yang Bukhari dengan Muslim sebut, dalam ni pun ada, nanti saya tengok, bila mana Aisyah radhiyallahu anhu dia cerita bahawasanya pakaian Nabi SAW ada kesan air mani, dan Aisyah dia hanya kutih je air mani tu. Yang kita tahu air mani bila dia kering, dia akan jadi orang Kelantan kata berkuping, berkerak tu. Berkerak tu. So Aisyah bila dia ambil baju Nabi SAW, dia kutih macam tu. Dan kalau benda tu najis, kutis tidak akan menyucikan pakaian tadi. Tapi Aisyah hanya kutis je benda tu. Maka jumhur ulama berpendapat bahawasanya dalil itu menunjukkan air mani bukanlah najis.
Air lain ini bukanlah najis. Adapun hukum asal bagi sesuatu benda yang keluar daripada jalan kemaluan tadi, maka dia adalah najis. Maka selagi tak ada dalil yang mengatakan dia tidak najis, maka dia adalah najis lah. Betul? Yang keluar daripada bahagian tu. Wallahu a'lam. Adakah batal wuduk jika kita menyentuh punggung atau kemaluan bayi? Punggung ke lubang dubur? Sini tulis punggung. Punggung tak batal. Punggung bayi ke punggung kita, bayi budak lah, bukan bayi jual roti tu. Kan, kata pegang punggung bayi, baik ke bayi. Kita kata sama ada pegang, hukumnya sama. Kita pegang kemaluan kita dengan pegang kemaluan orang, sama juga. Saya ingat ada satu soalan saya dapat. Dia kata, Ustaz kata tadi pegang kemaluan batal air sembahyang kan? Kita kata, ha. Saya kata betul. Apakah hukum kalau macam tu? Pegang kemaluan kuda, dia kata. Saya kata, ha? Saya tak, orang panggil tak nampak benda tu coming, kuda. So kita kata apa? Dalam masalah zakar ataupun kemaluan, hukumnya sama juga. Sama ada zakar sendiri ataupun zakar orang lain, kita pegang. Kenapa kita nak pegang zakar orang lain, saya pun tak faham. Tapi kalau benda tu berlaku, dia tetap membatalkan air sembahyang kita. Sama ada bayi ke, orang tua ke, sama tak. Ya Allah Akbar. Dia tetap batal. Kalau kemaluan. Punggung kita kata, kita pegang punggung kita pun tak batal. Pegang punggung cheek tu, ya, bam tu, itu tak batal. Yang batal bila kita selak. Itu je. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ataupun kalau macam tu, dia batal sebab dia gila. Dia bukan batal sebab dia pegang. Sebab dia dah hilang akal saja. Saya amat yakin saya akan dapat banyak rimak daripada isteri saya bila balik nanti. Okey. Ketika kita solat, ternampak ada orang cuba mencuri harta kita. Contoh dompet yang diletakkan di sebelah kita waktu solat. Bagaimana kita nak halang orang itu? Seandainya kita tak boleh membatalkan solat itu dengan sengaja. Boleh. Kalau dalam keadaan macam tu, dia tidak kira sebagai sengaja. Bahkan dia menjaga yang perkara yang lebih utama dalam hal itu. Menjaga harta merupakan salah satu tuntutan syariat. Kita panggil hifzul mal. Maqasid syariah kita terbina dalam 5 perkara. Salah satu ialah dengan menjaga harta. Maka menjaga harta merupakan portion yang besar dalam agama kita. So sekiranya kalau dengan membatalkan solat itu dapat menyelamatkan harta kita, maka kita boleh batalkan solat itu. Sebab itu dikira sebagai uzur yang diterima oleh syariat. So kalau kita letak, satu jangan letak dompet kat tepi lah. Orang perempuan mungkinlah sebab dia handbag dia besar. Tapi saya tak faham kadang-kadang orang lelaki. Bila dia semayang, dia masuk masjid, dia akan keluarkan semua isi dalam seluar dia. Dia akan keluarkan handphone, dia akan letak kunci, dia akan letak beg duit dia, dia punya power bank, semua dekat depan tu. Dan dia akan sangka semayang. Dan kita akan tengok meriahnya bawah dia tu. Kalau benda tu berlaku, kita kata, dan mungkin ada orang nak curi, maka kita kata kalau kita terpaksa membatalkan semayang untuk menjaga harta kita, maka kita kena batalkan semayang ketika itu. Sama juga kalau kita tengah semayang tepi sungai, tiba-tiba ada orang nak mati, tenggelam. Tolong, bluk. Kita macam, jangan batalkan semayang. Innallaha la yaghfiru. Nah, kita kata batalkan semayang dan selamatkan orang. Sebab menjaga nyawa, menyelamatkan nyawa merupakan tuntutan besar dalam syariat. Dan bila kita batalkan solat, kita batalkan solat atas orang panggil autoriti yang diberikan oleh syariat juga. Seandainya seseorang dia solat di hujung waktu dia dan dia menyangka, dia terlupa waktu tu waktu Zuhur atau Asar, kemudian dia tersedar ianya adalah waktu Zuhur, bolehkah dia teruskan solat waktu Zuhur itu? Tak faham. Macam mana? Ya. Adakah sah solat kita bila mana semasa solat Zuhur tiba-tiba terlupa ini waktu Zuhur atau Asar? Sebab dia solat akhir waktu dah nak habis waktu Zuhur. Okey. Jadi waktu dia solat tu, dia tak sure dah masuk Asar ke atau masih waktu Zuhur. Jadi bila dah lepas solat tu dia confirm memang masih lagi waktu Zuhur. Tapi waktu solat dia tak confirm. Lepas solat baru dia sebelum dia solat, apa yang dia tahu? Kita kan kata tadi, syarat nak solat, dia kena tahu dah masuk waktu. Awal-awal lagi. Untuk orang yang tak confirm solat, waktu tu dah masuk ke belum, dia tak boleh solat. Awal-awal lagi tak sah solat dia.
Orang yang hanya boleh solat bila mana dia confirm solat tu dah masuk waktu. Baru sah. Confirm tu maksudnya secara adat lah. Nah, kalau kita kata dah masuk dah, dia kata, dah jam aku tak sampai lagi, aku tunggu jam aku tu, tak boleh juga. Yang penting kita kata orang tu dia memang dia dah tahu masuk waktu, maka barulah dia boleh solat. Aqimis solata liduluki syams. Bila dia nampak ataupun dia tahu bahawasanya telah tergelincirnya matahari, barulah dia boleh solat. Orang yang masih syak, sembahyang ni waktu dah masuk ke belum, dia tak boleh sembahyang lagi time tu sebenarnya. Maka bila dia angkat takbir, mula-mula by right dia dah tahu dah waktu tu zuhur. Maka teruskan sembahyang dia. Teruskan sembahyang dia. Jangan syak. Yang tak bolehnya kalau dia tak sure. Zuhur ke asar lagi? Zuhur dah masuk ke belum? Sembahyang je lah. Yang tu yang tak sah. Kalau yang 2 rakaat tu macam mana? Macam mana? Dia dah akhir waktu. Berapa rakaat yang semestinya zuhur dapat dihabis? 1 rakaat. 1. Man adraka raka'ah faqad adraka salah, Nabi kata. Siapa yang sempat sembahyang 1 rakaat, maka dia dikira mendapat salat tu. Dan itu pun hanya isu dia statusnya sama ada sembahyang salat, dia sembahyang sama ada adaan ataupun qadaan. Itu je. Kalau dia sembahyang, setengah dia sembahyang adaan, dia angkat takbir, dia sembahyang. Tiba-tiba habis waktu, dia tetap kena tunaikan salat dia juga. Kalau tidak pun dia kena qada sembahyang tu. Maka dia boleh teruskan sembahyang dia. Tak ada masalah. Berkaitan dengan waktu haid. Wanita yang haid yang mana dia suci pada waktu asar atau isyak, maka solat zuhur atau maghrib yang dia lakukan tu adakah perlu diniatkan qada? Tak. Dia tak perlu qada. Orang yang sebab tu kita kata orang yang haid dia tak perlu qada sembahyang kan? Dia hanya perlu qada puasa. Tapi dalam isu yang saya sebut tadi, bila mana dia bersih sebab waktu masuk zuhur dia masih lagi dalam keadaan haid, maka yang terpakai kepada dia 3 waktu yang asas ni, bukannya 5 waktu. Maka bila dia bersih, dia bukan qada, bahkan dia sembahyang zuhur dalam waktu dia yang masih ada lagi pada diri dia. Seperti mana orang musafir, pada waktu dia, pada diri dia sembahyang zuhur masih ada lagi waktu tu. Walaupun waktu tu pukul 5. Orang musafir dia boleh sembahyang zuhur lagi pada waktu pukul 5. Sebab bukan dia qada sembahyang zuhur, tapi dia masih sembahyang zuhur dalam waktu zuhur bagi orang musafir. Seperti juga orang yang haid, bila dia nak sembahyang pukul 5, sebenarnya waktu zuhur pada diri dia masih ada lagi. Maka tak timbul qada. Qada ni maksudnya kita buat ibadat yang ada waktu tertentu, kemudian kita buat di luar waktu dia. Itu panggil qada. Tapi kalau kita untuk hal haid dengan musafir, bila dia sembahyang, dia tak kira sebagai qada. Bahkan dia sembahyang dalam waktu dia. Untuk diri dia. Ya, kita boleh kata jamak lepas sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat. Tak ada masalah. Dia bukan qasar pun. Apakah dalil yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah untuk menyatakan membaca surah Al-Fatihah tidak wajib, sebaliknya sekadar sunat saja? Baik. Saya bacakan dalil Abu Hanifah. Sebab saya tak ingat hadis dia. Tapi saya tahu dalam ni ada. Dia panggil salat apa? Musi'us salah. Cuba lambat-lambat macam mana ni? Tak jumpa. Mana? Nantilah, takut lambat ambil masa. Saya ingat sebab hadis ni saya kena hafal untuk dapatkan 60 markah karimah. Dalam hadis ahkam dekat sana dulu. Cerita antara dalil yang dipakai oleh Abu Hanifah ketika mana nak katakan sembahyang Fatihah, sembahyang hanya wajib baca Fatihah, ialah hadis yang disebut sebagai hadis musi'us salah. Enta tolong cari hadis musi'us salah dalam ni. Hadis musi'us salah cerita dia tentang seorang yang sembahyang dalam keadaan tak betul. Hadis tu cerita macam mana seorang lelaki dia sembahyang depan Nabi SAW. Kemudian lepas dia sembahyang, Nabi SAW panggil dia dan Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Hendaklah kamu, Nabi kata pergi, patah balik, sembahyang balik. Sesungguhnya kamu tadi tak sembahyang, sembahyang kamu tak sah. Maka dia pun sembahyang kali kedua. Selepas pada tu dia jumpa Nabi, Nabi still kata pergi, ulang balik sembahyang, sembahyang kamu tak sah. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah khair.
Kat sini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid, fadakhala rajulun fasalla, thumma jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Saya kena terjemah ke tak payah terjemah? Untuk yang penanya tu tadi. Siapa yang tanya? Angkat tangan. Enta tak perlu terjemah, tak payah terjemah, anda baca aja. Baik. Terjemah. Rasulullah SAW masuk masjid, maka masuk masjid bersama dia seorang lelaki dan dia sembahyang. Summa ja'a fasallama ala Nabi. Lepas dia sembahyang, dia jumpa Nabi, dia bagi salam Nabi, tegur Assalamualaikum kat Nabi. Maka bila Nabi tengok dia, Nabi kata apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi, ulang balik sembahyang kamu, sesungguhnya kamu tak sah. Sembahyang kamu tadi tak sah. Maka faraja'a fasalla kama salla. Maka dia pun sembahyang sekali lagi macam dia sembahyang tadi. Kemudian summa ja'a fasallam. Sekali lagi lepas dia sembahyang, dia jumpa Nabi SAW. Maka Nabi pun kata apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kali kedua. Lepas sembahyang Nabi kata tak, hampir patah balik, sembahyang balik. Sembahyang tadi tak sah. Sampai 3 kali cerita dia. Sampai lepas kali ketiga, dia kata apa? Wallazi ba'athaka bil haq. Laki tu 3 kali dia kena ulang sembahyang. Nabi kata tak sah. Dia ulang balik. Nabi kata tak sah. Nabi kata dia ulang balik. Nabi kata tak sah. Last sekali dia kata apa? Wallazi ba'athaka bil haq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Dia kata demi Tuhan aku sumpah, demi Tuhan yang hantar hang wahai Muhammad, ni yang paling aku reti. Yang lain aku tak reti dah. Tolonglah ajar aku. Okey, inilah yang aku tak reti, tolonglah ajar aku. Maka apa dia kata? Nabi kata faqal idza qumta ila as-salah fakabbir thumma iqra ma tayassara minal Quran. Nabi kata macam ni, aku nak ajar hang sembahyang. Hang kena sembahyang kan? Hang wajib kena sembahyang. So, aku nak ajar hang. Sembahyang macam mana? Nabi kata, "Idza qumta ila salah fakabbir." Bila kamu bangun daripada salat, hendaklah kamu takbir. Allahu akbar. Kemudian Nabi kata apa? "Summa iqra ma tayassara minal Quran." Kemudian hendaklah kamu baca apa-apa sahaja yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. "Summa irka." Kemudian kamu hendaklah rukuk. Hatta tatma'inna raki'an. Sampailah kamu tamakninah dalam keadaan rukuk. "Summa irfa." Hendaklah kamu bangun. Hatta ta'tadila qa'iman. Hei, anak siapa lah ni? Semoga Allah besarkan dia jadi hamba yang salihah. Tuan arwah in the house. Summa irfa' hatta ta'tadila qa'iman. Sampai, dan Nabi ajar sampai habis. Summa usjud hatta tatma'inna sajidan. Hendaklah kamu sujud dalam keadaan kamu tamakninah. Summa irfa' hatta tatma'inna jalisan. Hendaklah kamu duduk sampai kamu tamakninah dalam keadaan duduk, dan buatlah itu untuk setiap rakaat kamu. Maka berdasarkan hadis ni, Abu Hanifah, dia kata apa? Muhammad ni, sahabat kita seorang ni, dia dalam keadaan yang paling crucial. Dia nak sembahyang dan dia tak tahu nak sembahyang. Dan Nabi SAW nak ajar dekat orang yang tak reti sembahyang. Maka secara logiknya, pasti Nabi akan sentuh benda yang paling penting, yang benar-benar rukunnya. Nabi tak akan kata, hendaklah kamu baca iftitah Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 3 kali, hendaklah kamu buat benda-benda yang sunat. Nabi tak sentuh. Tapi apa yang Nabi sentuh dalam ni, semuanya benda yang bersifat rukun. Bersifat rukun. Mesti Nabi sebut benda yang rukun. Benda yang mesti kena ada untuk pastikan salat. Nah, kalau kita tengok Nabi kata apa? Bila kamu nak salat, fakabbir, takbir. Dan kita tahu takbiratul ihram hukum dia apa? Wajib ataupun rukun. Kita. Fine. Selepas Nabi kata apa? Thumma iqra ma tayassara minal Quran. Kemudian hendaklah kamu baca daripada apa-apa saja yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Kalaulah Fatihah itu memang rukun, seperti mana yang difahami oleh jumhur ulama, Abu Hanifah kata mesti Nabi akan kata hendaklah kamu baca Fatihah. Tapi Nabi tak kata. Nabi kata nak sembahyang, okey. Yang paling penting hang kena takbir, yang rukun mula-mula. Lepas tu baca apa-apa sahaja yang daripada Al-Quran. Dan kaedah kata apa? Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menangguhkan penerangan ketika mana dalam state yang begitu betul-betul penting, maka benda itu tidak seharusnya berlaku dan mustahil berlaku daripada Nabi SAW. Sekarang Nabi nak ajar orang nak sembahyang. Takkanlah Nabi tak sebut benda yang penting macam Fatihah tu. Sahabat Hanifah kata tak. Yang penting baca Al-Quran. Hadis ni kata, Iqra' ma tayassara minal Quran. Bukannya Fatihah. Dia itu dalil Abu Hanifah. Salah satunya. Dalam Quran pun kata, Faqra'u ma tayassara minhu. Dalam surah apa? Al-Muzammil. Macam, tukar mazhab. Kita jawab balik. Tak ada. Dengan Abu Hanifah ni kita bergaduh semua. Okey, salah satunya, cumanya jumhur ulama dia jawab balik, dia kata apa? Sebab masalah orang ni
Dia bukan masalah pada Fatihah, dia masalah pada tumakninah dia sebenarnya. Kalau orang tengok balik kaji hadis ni, lelaki ni, masalah dia sekarang ni lah masalah dia semayang tak ada tumakninah. Sebab tu kalau kita tengok hadis ni semua Nabi emphasizekan masalah apa? Summa irka' hatta tatma'in. Kamu kena rukuk sampai kamu tumakninah. Kamu kena bangun sampai kamu tumakninah. Kamu kena sujud sampai tumakninah. Nabi dia ulang isu tumakninah. So masalah dia bukan masalah Fatihah. Maka Nabi tak sebut dah pasal Fatihah. Pasal Fatihah Nabi sebut dekat hadis yang lain dah. Nabi sebut iqra' la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. So isu Fatihah untuk solat Nabi dah kata dalam hadis yang lain. Tapi lelaki ni sebab dia sembahyang tak betul dan salah dia apa? Salah dia tumakninah. So Nabi dah tak sebut dah pasal Fatihah ni tadi, tapi Nabi sebut tentang masalah tumakninah. Sebab Nabi nak address isu dia secara spesifik. Itu antara jawapan jumhur ulama. So kalau kita kata tak perlu baca Fatihah, so hadis Nabi yang kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab tu nak buat apa? Tak. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul hadis tu nak tinggal macam tu je. Itu jawapan jumhur. Tak jadi balik tu kamu tak? So, this is the beauty orang yang belajar syariah. Kita akan belajar dua-dua. Kita akan belajar, cuba kita letak kaitan kat sini. Kita rasa betul dah Abu Hanifah ni. Tunggu. Kita pindah balik. Kita akan tengok. Dah. Tunggu balik. So, angkat tangan dan bertenang. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, kita akan berhenti rehat untuk minum petang dan solat fardu asar. Jadi kita masuk kembali ke dalam dewan pada jam 5.30 petang. Jadi kita boleh bergerak untuk ke dewan makan. Dan tadi ada yang bertanya tentang seminar hadis 40 yang akan kita lakukan pada bulan April ni. Yuran dia seperti biasa, 100 dan 120. Tetapi kita bagi offer untuk peserta-peserta dalam dewan ni, siapa yang daftar esok, tak kira orang awam atau pelajar, yuran dia RM80 sahaja. Tak kira dia daftar berapa ramai. Dia boleh daftar untuk seminar hadis 40 yang akan berlangsung pada 11 dan 12 April. Yuran dia, kalau daftar esok, RM80 sahaja, ada diskaun. Dan insyaAllah seminar tu akan dilaksanakan di IAE juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.